Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang dihormati lagi dimuliakan Puan Maslina alias sudah lama kita tidak ke udara bersama. Alhamdulillah pada pagi ini Allah telah aturkan begitu. Dan tidak lupa juga yang diraikan seluruh pendengar Radio Hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita terus diberi hidayah dan taufik hingga kita berada di dalam majlis ilmu dalam segmen Islam itu Indah pada pagi ini. Sebagai permulaan, tidak lupa-lupa dan tidak jemu-jemu, kita senantiasa mendoakan kebaikan kepada semua penumpang dan kru dalam MH370 dan tak lupa juga kepada saudara-saudara yang terlibat, teman-teman yang rapat. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, hasil ingat kita kepada Allah dalam menghadapi musibah. Jadi mudah-mudahan kita tidak hanya melihat musibah, tetapi kita juga dapat melihat pemberi musibah itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tidak lupa kepada kita, saudara kita walaupun jauh tapi tetap dekat di hati, iaitu Ikhwan 529 mereka katakan, sentiasa diberi kekuatan dan ketabahan akan istiqamah dalam kebenaran, insya-Allah. Kerana dalam perjuangan kita memang sengaja, orang kata, menempah susah demi untuk kita mendapat kebahagiaan yang abadi hari akhirat nanti, insya-Allah. Pada pagi ini kita akan bincangkan tentang keyakinan. Saya sudah minta kemudian seluruhlah pendengar untuk kita berkongsi tentang keyakinan, iaitu keyakinan diri. Dan keyakinan diri ini memang telah diletakkan sebagai ciri yang pertama dan utama untuk menentukan kejayaan seseorang. Ini bukan saja kita lihat dalam perspektif Islam, tetapi juga dalam psikologi ataupun pengkajian ahli-ahli motivasi. Orang yang berjaya di dunia dan bagi kita berjaya di dunia dan di akhirat adalah orang yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Jadi kalau kita ada kebijaksanaan, kita ada bakat, kita ada ilmu, kita ada kepakaran, tapi tanpa keyakinan diri, kita akan gagal. Sebab itu kita bincangkan keyakinan diri ini, kita nak melihat diri kita lah. Dan sebagai kepimpinan, maksudnya kita ada orang tanggungjawab kita nanti, mana tahu di samping kita dapat meningkatkan keyakinan diri kita terhadap diri kita sendiri, dan pada masa yang sama kita dapat membantu orang yang di bawah tanggungan kita, orang di sekeliling kita, kerana sifat Islam tu sentiasa baik dan memberi kebaikan, insya-Allah. Jadi saya nak mulakan dengan satu metafora ataupun satu tamsilan. Selalu saya bawa metafora ni, saya rasa dalam Radio Hakim pun pernah saya bawa, ke satu situasi yang pertama, kita katalah kita naik kapal terbang, kita naik kapal terbang, tiba-tiba kapal terbang tu bergegar dan keluar asap pada asapnya, pada sayapnya, keluar asap pada sayapnya. Kita tengoklah, dan kita dengar suara daripada pilot lah, dengan tenang, dengan begitu steady, orang kata beritahu, bertenang, kita sedang menghadapi cabaran, saya akan landing ataupun saya akan bawa kapal terbang ini mendarat ke lapangan terbang yang terdekat, semuanya berdoa dan mengharap yang terbaik daripada Allah. Kita, itu satu situasi. Satu situasi lain pula, kita naik kapal terbang yang sama, kata syarikat penerbangan yang sama, tapi pilot yang berbeza. Kali ini terdengar juga satu dentuman kecil, kemudian keluar asap di sayap. Dan pada waktu itu kita dengar suara pilot keluar dengan gementar, dengan gugup. Kita tak tahulah saya nak menghadapi situasi macam ni, keadaan-keadaan yang ada. Jadi kita dengar suara dia bimbang, gementar, gugup dan sebagainya. Jadi saya nak tanya pada diri saya dan juga kita kongsikan bersama, manalah antara dua pilot ni yang kita nak pilih kalau naik kapal terbang? Yang pertama. Tentu yang pertama, Maksudnya kita insting kita, kita akan pilih yang pertama. Kita akan lihat, kita suka diawasi ataupun dalam tangan orang yang tenang dan sebagainya. Tetapi sebenarnya hidup kita ni macam juga satu penerbangan yang kita sendiri jadi pilotnya. Kita suka pilot pertama yang tenang, tetapi kita selalu menjadi pilot yang kedua. Apabila menghadapi kecemasan dalam hidup kita, kita jadi panik, kita gementar, kita jadi menyalahkan orang lain dan sebagainya. Jadi dalam situasi inilah saya tanyakan,
Apakah kedua-dua pilot ni tak ada dapat ilmu penerbangan yang sama? Ilmu penerbangan sama, ya. Bakat mereka telah lalui orang kata latihan yang sama, drill yang sama dan sebagainya. Tetapi apa yang membezakan dalam situasi kecemasan ialah keyakinan. Di sinilah hidup yang penuh dengan cabaran ini perlu dihadapi dengan penuh keyakinan. Baik, kita adalah pemandu hidup kita. Ya, kalau siapa-siapa yang masih memandu ataupun sekarang sedang memandu, kita bayangkan kereta kita itulah kehidupan kita. Betul. Dan kita adalah driver ataupun pemandu. Apa jadi kalau kita ragu-ragu dengan kereta tu? Kereta ni okey lagi ke atau tidak? Dengar bunyi dah tak ini. Kita tengok alat dah bunyi, dah nampak. Kemudian kita macam mana terjadi kalau kita ragu dengan jalan pula? Kita nak pergi ke satu tempat A, mana? Persimpangan mana? Ke kiri ke kanan, ke kanan ke kiri ke kiri. Ataupun yang lebih parah lagi, bila kita ragu pada diri kita sendiri. Boleh ke aku ni? Dengan mungkin kita tak sihat pada hari itu. Ataupun baru dapat lesen. Baru dapat lesen. Kita kata, boleh ke macam ni? Jadi kalau kita ragu dengan kereta, kita ragu dengan jalan, pun ada masalah. Lebih-lebih lagi kalau kita ragu terhadap diri kita sendiri. Jadi untuk itu, mereka yang ada keyakinan, mereka yang tak ragu-ragu dalam memandu kereta, iaitu pada diri mereka sendiri, insya-Allah akan selamat, akan sampai. Tetapi mereka yang ragu-ragu, mereka yang tidak ada keyakinan, mereka akan berlanggar ataupun mereka akan terus tak sampai kepada destinasi. Jadi sebab itu keyakinan itu penting, ya. Sebelum saya menyurut tentang keyakinan terhadap diri kita sendiri, Mas Zina, cuba kita tengok bagaimana pentingnya keyakinan kita pada orang lain. Contoh, keyakinan kita pada orang lain pun sangat penting. Kalau tadi, misal kata, kalau saya datang ke sini, misal kata, saya mesti yakin dengan orang yang ada di sini. Saya kena yakin dengan Mas Zina, misal contoh. Ketika saya berbual ni, saya kena yakin, kalau tadilah saya memandu, misal kata, kena saya yakin dengan yang menjaga trafik, yang menjaga lalu lintas. Dia suruh pergi, kita pergi. Dia tahan, kita tahan. Kerana kita yakin. Kalau kita pergi ke sekolah, kita kena yakin dengan guru yang mengajar anak-anak kita. Kalau kita pergi ke berjumpa dengan doktor, kita kena yakin dengan doktor dan sebagainya. Di mana saja, kerana kita hidup ni secara coexistent, wujud kita secara bersama dengan manusia lain, maka keyakinan kita kepada manusia lain itu pun sangat penting. Jadi kalau kita tak yakin dengan orang lain, maksudnya kita akan duduk terperuk dalam rumah dan kita tidak akan ada, orang kata tidak ada life, tidak ada kehidupan. Sebab adanya kehidupan kerana kita ada keyakinan dengan orang lain. Itu peri pentingnya keyakinan kita kepada orang lain. Yang mana keyakinan pada orang lain tu, kalau kita tak yakin, kita boleh tukar. Contoh, contoh kalau kita naik teksi, kita tengok pemandu tu tak meyakinkan, kita terus saja kata dah sampai dan kita bayar dan kita tukar teksi. Betul. Kita tak suka pada sekolah ataupun pada guru yang mengajar anak kita, kita boleh tukar sekolah. Kita masih boleh tukar kalau keyakinan pada orang lain. Okey, sekarang saya kata, bagaimana kalau kita tak yakin pada diri kita sendiri? Nak tukar macam mana? Nak tukar macam mana? Sebab itu, ini keadaan situasi yang sangat berbahaya. Sebab tu orang yang tak yakin pada diri dia sendiri, dia sentiasa ada konflik dalaman. Sentiasa dalam krisis. Dia tak suka pada dirinya, dia tak yakin pada dirinya, dia sentiasa berperang. Yang paling hebat sekali, ada satu dalam istilah psikologi, dia jadi self-sabotaging habit. Dia sabotaj diri dia sendiri. Macam mana tu, Ustaz? Sebab dia kata kalau dia hadir dalam satu, misal kata dalam satu kuliah, misal kata dia tak yakin diri, saya hadirlah kuliah ni tapi saya takkan dapat apa-apa. Suara hati dia, suara hati yang negatif. Contoh, kalau dia berniaga, orang yang tak ada yakin diri ni, dia buat-buat juga tapi dalam hati kata, aku akan gagal, aku akan. Ini yang kata self-sabotaging habit. Sebab itu, kita dalam nak berjaya ni, satu halangan yang perlu kita atasi, kita tangani, bukanlah daripada luar, tetapi daripada dalam diri kita sendiri. Saya teringat kata Sherpa Tenzing, orang yang Edmund Hillary, maksudnya yang mendaki gunung Everest. Dia kata, saya telah mendaki halangan di dalam diri saya. Saya telah tawan diri saya dahulu sebelum saya tawan gunung Everest. Betul. Maksudnya halangan-halangan dalam diri ni yang penting untuk kita ceria. Nah, kalau kita ada keyakinan diri, Mas, orang boleh nampak daripada senyuman kita, kita feel good.
hari kita pun nampak hari baik. baik ya. Jadi kita berani berdepan dengan cermin ya. Maksudnya kita walaupun katalah kita tidak seindah wajah selebriti ke seniman dan sebagainya, tapi kita seronok dengan diri kita ya. Maksudnya kita terima hidung kita macam ni, mata kita macam ni, kedudukan kita macam ni, kita feel good dengan diri kita sendiri. Ini orang yang mempunyai keyakinan diri ya. Baik. Dalam hidup kita kadang-kadang kita dibelenggu oleh beberapa perkara yang menyebabkan keyakinan diri kita menjadi rendah. Sebelum saya berkongsi lah. Yang pertama, pelaziman individu yang berpengaruh dalam hidup kita sejak kecil. Mungkin kita orang kata conditioning ataupun dibentuk oleh pelaziman individu berpengaruh dalam hidup kita. Contoh ibu bapa kita. Contoh kalau ibu bapa yang harga diri dia rendah ataupun keyakinan diri rendah, dia akan melarat kepada anak. Asyik kena marah. Asyik kena marah. Kemudian dia tak bagi keyakinan, semua nak dikontrol, autokrasi, dia tak bagi kebebasan untuk berbincang, hak bersuara tak diberi. Kemudian dia sentiasa kontrol keputusan anaknya, dia tak bagi anaknya berfikir untuk membuat keputusan sendiri. Ya, kita sebagai ibu bapa memang kita akan pandu anak kita. Kita akan beri kebebasan yang terpandu, yang terpimpin dan sebagainya. Jadi guru-guru mungkin juga. Kemudian bos kita dalam pejabat, misal kita ada bakat, kita ada kelebihan, kita ada orang kata inovasi, tetapi inovasi, bakat, kelebihan tu semua ditindas kerana sifat bos yang bersifat diktator. Bertahun-tahun Mas daripada mula karier kita keluar daripada IPT terus bertugas di situ sampailah 30 tahun 20 tahun dalam tu, masa kita dah habis dah. Jadi ini pelaziman individu yang berpengaruh. Yang kedua, suasana sekeliling kita, masyarakat kita. Masyarakat kita juga akan mempengaruhi keyakinan diri kita sendiri ya. Satu sebab itu kita kata masyarakat yang tidak membina, misal kata yang kata masyarakat yang jumud, contoh kalau ada orang buat silap sikit, mereka akan kata, mereka penuh dengan umpat, penuh dengan fitnah misalkan sebagainya. Jadi benih-benih yang baik dalam diri kita ni akan tak tumbuh di tempat situ. Sebab benih yang baik dalam diri kita ni memerlukan tanah yang baik. Tanah tu masyarakat. Ya. Bila masyarakat tetapi kita benih baik pun kadang-kadang tak jadi juga. Jadi suasana masyarakat. Sebab itu tadi kalau dalam sistem pendidikan, di samping murabbi, kita pentingkan tadi apa ni dia kata bi'ah solehah. Bi'ah ataupun suasana. Yang ketiga, mungkin fahaman-fahaman, prinsip-prinsip hidup, keyakinan, nilai-nilai yang tak membantu ke arah keyakinan diri. Contoh ya, kadang-kadang ada juga fahaman-fahaman negatif dalam kata. Dia kata ada fahaman yang baik, belakang parang kalau diasah lagi kan tajam, misal kata. Ada juga fahaman yang mungkin kata rezeki secepat takkan jadi segantang, misal kata. Ada perkara-perkara yang diwarisi daripada budaya ataupun daripada keturunan yang sudah dijadikan apa ni satu pegangan. Prinsip orang kata. Prinsip. Contohnya macam kita ada anak kita lemah matematik, kita pun kata okey, dulu ayah pun lemah juga matematik, datuk kita pun lemah juga matematik, kita keturunan kita memang lemah matematik. Jadi macam tu ya. Jadi dia ada prinsip yang begitu. Ataupun penjajahan. Penjajahan oleh apa ni, penjajah-penjajah macam Inggeris, Spanyol, Portugis ni kadang-kadang bila mereka menjajah anak negeri itu, mereka telah faham kan? Orang Melayu kata-kata buat jarum satu pun tak boleh. Apa lagi nak buat mesin, nak buat kereta bisa kata kan. Sebab itu kita perlu satu orang kata orang pemimpin yang dapat merombak yang dikatakan fahaman-fahaman, prinsip-prinsip yang negatif yang ditanam oleh penjajah supaya kita terus dijajah walaupun mereka telah meninggalkan negeri. Ini yang dikatakan neokolonialisme ya, penjajahan dalam bentuk baru, iaitu bentuk fikiran dan juga budaya. Jadi ini ya. Baik, sikit sebelum saya berbincang dengan para pendengar ialah apa itu keyakinan diri. Apa dia dikata belief system. Keyakinan diri ialah bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Self assessment orang kata. Penilaian kita terhadap diri kita sendiri tentang kemampuan dan keupayaan kita untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Artinya orang yang mempunyai keyakinan diri ialah orang yang dia percaya dia mampu, dia boleh untuk berjaya, untuk bahagia, untuk apa-apa yang baik untuk diri dia. Ini orang yang mempunyai keyakinan. Dia rasa layak, dia rasa boleh, dia rasa mampu untuk berjaya. Sebab tu selalu orang kata yakin boleh, yakin boleh, yakin boleh. Tetapi soalnya sekarang yakin boleh apa? Kita kata kita boleh untuk mengikut Islam, kita boleh menjadi hamba Allah yang taat, khalifah yang baik untuk kita boleh mewarisi syurga, jannah ya. Itu sepatutnya yakin boleh kita. Baik.
Orang yang tak yakin diri ni, hakikatnya sebagai lelaki, sebenarnya dia tak yakin kepada Allah. Itu je. Yang inilah poin yang saya nak bawa, nak kongsikan. Orang yang tak yakin pada diri, artinya orang itu kurang keyakinan kepada Allah. Kenapa saya katakan begitu? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, adalah untuk berjaya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah mencipta manusia untuk bahagia, bukan untuk menderita. Maha Suci Allah. Allah sangat penyayang pada hambanya. Dan untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dua tugas kita, itu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Ini kita punya job spec di dunia ini. Macam kita ada job spec kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Kalau kita dapat melaksanakan peranan kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah, itu kejayaan, itu kebahagiaan, dan itu yang dikatakan ketenangan dalam hidup kita. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita semua kelengkapan, semua keperluan, semua apa yang kita inginkan untuk melaksanakan dua tugas itu. Allah tidak akan bagi hanya job spec, tetapi Allah tak bagi kelengkapan-kelengkapan. Macam Mas Lina sekarang sebagai kata DJ, dia bagi kelengkapan pembesar suaranya, dengan ini, dengan segala macam, dengan gajinya, dengan apa sahaja kelengkapan, kerana untuk menjalankan tugas kita perlukan sumber. Betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih lagi. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Tentulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi sumber segala-galanya. Itulah setiap orang, dia ada bakat, dia ada minat, dia ada kelebihan. Sebab itu setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada keistimewaan masing-masing. Dan setiap manusia adalah unik. Sebab itu orang kata, dalam bahasa motivasi saya selalu terbaca, dia kata, dunia tidak lengkap tanpa kita. Dunia tidak lengkap tanpa kita. Sebab kita tidak ada sama dengan yang lain. Jadi setiap orang dengan keunikan tu ada peranan yang tersendiri, yang mana kalau dia tidak berperanan, maka peranan itu akan terbiar dan tidak boleh diganti oleh orang lain. Jadi itu yang kita kena rasa yakin, sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Jadi Allah bagilah segala-galanya. Sebab tu Allah permudahkan dunia ini untuk dikuasai oleh manusia. Setiap orang ada bakat. Sebab tu saya dah katakan dahulu, selalu saya ulangkan, Tuhan tidak mencipta manusia bodoh, tetapi Tuhan mencipta manusia dengan pelbagai kebijaksanaan. Berbeza kepandaian. Tidak ada manusia bodoh. Hanya berbeza kebijaksanaan. Mungkin kita boleh berinteraksi, berkomunikasi begini. Ada orang tak boleh bercakap pun, tetapi dia mesti ada keistimewaan masing-masing. Jadi kita kena yakin. Sebab itu pertama kita kena kenal apa keunikan kita, di mana kelebihan kita, dan yang kedua ialah cabaran untuk fully utilize ataupun kita memanfaatkan semaksimumnya kelebihan yang Tuhan berikan pada kita. InsyaAllah kita akan berkongsi dengan bagaimana kita merasakan bahawa kita adalah unik dan kita ada kelebihan, yang mana kelebihan tu tidak ada pada orang lain, cuma kita kena kenal dan kita kena memanfaatkan kelebihan tu. Dan di sanalah saya katakan, kalau orang tu yakin kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakan dia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak diskriminasikan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala bagi segala-galanya, dan disitulah timbul dan suburnya keyakinan diri dia terhadap diri dia, insyaAllah. InsyaAllah. Kita boleh dapatkan pemanggil kita di talian pada waktu ini. Jadi silakan. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Nasir dari Ipoh. Okey, silakan Cik Nasir. Kak Mas sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Macam ni, hairnya macam ni, Ustaz. Ya, Cik Nasir. Bila kami ni terbabit dalam buat banyak program kat Ipoh ni, insyaAllah dengan berkat doa Ustaz dengan Kak Mas. So, kami ni suka buat banyak program-program yang pelik-pelik di location yang pelik-pelik. So tiap-tiap satu program tu kena bentang dalam mesyuarat. So, benda yang mula-mula bila kami bentang dalam mesyuarat AJK ke AJK lah kan. So, soalan yang bila bentang saja, soalan yang pertama keluar daripada mulut beberapa orang. So, minta kita dia mendapat hidayah lah. Ada ke orang? So dia soalan yang datang daripada mulut mereka tu benda-benda negatif. So, bagaimana saya sebagai ni, bila saya bentang tu yang boleh meyakinkan orang lain yang program ni insyaAllah akan berjaya. Wallahualam. Thank you, Doktor. Please doa for me. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Encik Nasir ni memang kita kenal orang yang committed untuk buat program-program dakwah. Dan
bila kita nak buat program dakwah, artinya program yang nak dapatkan orang dengan Allah, syaitan tak suka. Dan pasti ada tentangan, mesti ada cabaran. Ya. Ini sunatullah. Jadi kalau dikatakan ini satu yang luar biasa, tak. Ini memang biasa. Ini memang biasa. Kalau tak ada tentangan, itu yang luar biasa. Ya. Jadi bila ada tentangan, dan saya kira ini bukan tentangan. Tetapi kadang-kadang orang bertindak berdasarkan kefahaman. Jadi kadang-kadang kita, sebab tu kita nak convince orang, macam mana kita nak meyakinkan orang. Ini penting. Ya. Pertama kita mesti, what you see is what you get. Maksudnya apa yang kita lihat itu akan dapat. Jadi kita pertama, Cik Nasir, jangan lihat yang negatif. Walaupun orang tu negatif, jangan kita lihat negatif. Sebab kalau kita lihat negatif, pada yang negatif kita akan dapat negatif juga, kan. Jadi artinya walaupun negatif, kita sentiasa mempositifkan. Maksudnya kalau kita kata dia bukan menolak, tetapi belum menerima. Itu yang dia katakan. Sebab saya teringat satu kata yang saya dengar daripada para ulama. Dia kata syaitan ni dalam dia nak melakukan kejahatan, tengok ya. Dia kata syaitan ni tidak ada istilah gagal. Dia hanya ada istilah belum berjaya. Jadi kalau kita nak bawa kepada kebenaran, lebih-lebih lagi lah. Kita kata. Jadi pertama kita positif, ya. Kita positif. Dan cuba kita tengok, ya. Kita kena faham situasi. Bila kita nak buat sesuatu yang pelik tadi, ya, di tempat yang pelik, saya tak tanya pun tadi apa yang peliknya di tempat yang pelik tadi, kan. Tapi saya kira, saya sangka baiklah pada Cik Nasir, yang pelik tu di tempat yang pelik tu masih lagi baik. Ya, masih lagi baik. Jadi manusia dia suka kepada comfort zone. Dia tak suka kepada zon yang mencabar. Benda yang baru selalunya ditentang, ya. Benda yang baru selalunya akan diterima sebagai awkward ataupun tak selesa tu. Contoh mudah saja. Katalah kita selalu pakai jam tangan kanan. Hari ini cuba tukar tangan kiri. Itu pun rasa kita tak selesa, kan. Apatah lagi kalau kita nak buat satu program yang orang kata yang berbeza daripada sebelumnya. Sebab dakwah ni kena inovatif dan kreatif. Jadi tantangannya orang yang inovatif dan kreatif ni ialah dari puak konservatif. Konservatif ni dia tak suka, dia kata apa selalu ni dalam masjid aja. You nak dakwah dekat tepi air terjun apa? You nak bawa pergi main futsal tepi-tepi tu. Orang akan ada tantangan. Tetapi kita jangan kata contoh, kita ada program orang tak datang. Kita buat program orang tak datang, ya, dan sebagainya. Yang pentingnya kita fokus kepada usaha kita. Buat je program, walaupun orang datang 1, 2, 3 dan sebagainya, tapi lama-lama orang kata ini yang dikatakan ice breaking tu. Dia tidak melt tiba-tiba, dia tidak mendidih tiba-tiba, dia tidak lebur tiba-tiba, tapi dia sikit-sikit, ya. Sebab itu dalam kita buat perubahan, orang kata ada 3S, ya. Pertama, bermula dengan diri kita sendiri dulu. Jadi pendakwah-pendakwah macam Cik Nasir ni, ya, kita bermula positifkan diri kita sendiri. Orang belum datang, kita ajak isteri kita, anak kita. Itu penting, ya. Kawan-kawan rapat kita, biar itu. Bermula dengan diri sendiri. Yang kedua, mulakan sedikit-sedikit. Jangan drastik sangat. Orang terkejut nanti, ya. Sebab tu saya teringat. Orang kata dalam skala kecil. Dalam skala kecil dulu, pelan-pelan dulu, ya. Orang kata. Sebab kata saya terdengar apa orang kata, kalau nasi panas, makan tepi-tepi dulu. Maksudnya pelan-pelan. Gradually, sikit-sikit, bagi perkenalkan. Kemudian yang ketiga, mulakan juga sekarang. Jangan tangguh-tangguh. Sebab kalau kita menangguhkan kerana adanya tentangan, sampai bila pun kita akan terus bertangguh, ya. Jadi artinya berani kita kata keluar daripada zon selesa kepada zon yang mencabar, walaupun ada tentangan pada mulanya, dan inilah jalan yang ditempuh oleh para rasul dan para nabi. Tetapi kenapa mereka tempuh juga? Sebab mereka ada keyakinan. Keyakinan bahawa satu ketika perjuangan ini akan diterima. Jadi kita mesti positif. Sebab bila kita positif, kita akan dapat positif. Ini kata, bukan fikiran positif tu menafikan realiti, tapi kita kena berhadapan dengan apa yang kita bawa ni, yang dibawa oleh para rasul dahulu, semuanya bentuk macam ni. Ini yang pentingnya, ya. Jadi teruskanlah perjuangan, insya-Allah, mudah-mudahan satu ketika program-program kita akan diterima. Contohnya mana kita tergerak berapa tahun dulu, ada satu stesen radio IKIM 100% Islam. Betul, tak fikir pun, saya katakan. Tapi waktu mula-mula tentu ada cabaran. Mas, kan, sahabat-sahabat yang menjadi
menjadi pioneer ataupun pencetus mesti menghadapi tantangan. Dan kita pun tercari-cari apa lagunya, betul, apa ininya. Tetapi sekarang dah stable dan kita akan lagi suburkan insya-Allah. Betul. Jadi kita ada soalan daripada Facebook juga dari Puan Yasmin Khatijah. Ada masanya Ustaz, keyakinan kita yang tinggi, contohnya untuk meningkatkan prestasi anak dalam pelajaran bertahun-tahun terasa tergugat apabila terdapat pelbagai persoalan yang ditimbulkan oleh keluarga terdekat yang sepatutnya menyokong kita. Macam mana nak kekalkan keyakinan kita tu? Untuk bertahun-tahun anak ni supaya anaknya mendapat prestasi yang baik dalam pelajaran, tapi usaha dia tu rasanya macam tergugat bila ada family yang terdekat mempersoalkan mungkin caranya ataupun usahanya. Macam mana kita nak kekalkan keyakinan tu? Sebab tu orang yang ada keyakinan diri ni dia tidak mencari penghargaan manusia. Sebab tu dia kata jangan bimbang jika kita tidak dihargai, tapi bimbanglah kalau benar-benar kita tidak berharga. Ya, betul. Maksudnya kita tahu anak kita adalah tanggungjawab kita. Ya, Allah akan tanya tentang anak kita, bukan orang keliling tu. Jadi orang keliling macam mana pun kita tidak akan dapat memuaskan hati semua orang. Saya pernah mendapat baca buku dia kata seorang yang berjaya ditanya oleh orang lain lah, apa rahsia kejayaan kamu? Ya. Dia kata saya tak tahu rahsia kejayaan, tapi saya tahu rahsia kegagalan. Orang kata apa rahsia kegagalan? Dia kata apabila kita cuba menyukakan hati semua orang, kita akan gagal. Betul. Ini penting ya. Jadi kita pekakkan telinga dan sebagainya. Kita tengok cerita katak yang katak yang naik tu kan. Semua katak-katak dalam pertandingan semuanya jatuh, diejek-ejek orang lain. Cuma satu katak aja berjaya sampai ke kemuncak. Bila orang tanya apa rahsia, rupanya katak tu katak pekak. Jadi ini yang kita kata, kita kena pekakkan diri kita daripada lontaran-lontaran yang negatif. Itu satu. Tetapi kalau benar kritikan itu ada kebenarannya, kita ubah. Betul saya. Tidak. Jadi sebab itu kita kena di dalam hidup ni Mas ya. Ini untuk saya dan juga semualah ya. Kita perlu ada satu kebijaksanaan membezakan kritik kata-kata orang. Ada kata orang dalam bentuk teguran yang baik yang mesti kita ambil, bahkan kita bertindak atas kritikan itu. Ini kritikan yang terpuji kerana dia sayang. Tetapi ada kritikan yang tidak adil. Kritikan yang tak adil ni apa saja buat kita tak kena ya. Jadi kalau kritikan tidak adil ni saya tukar jadi macam kritikan yang tidak adil ialah pujian secara tidak resmi. Dia nak puji kita tu sebenarnya. Sebab tu dalam selalu kita baca dalam buku motivasi dia kata tidak ada orang yang menendang anjing yang telah mati. Tidak ada. Jadi kalau itu insya-Allah syabas dan tahniahlah kepada ibu tadi yang komited, teruslah komited sekiranya kita dalam kebenaran dan teguran-teguran tu kita dengar juga, kita adjust lah yang mana yang patut, tetapi sekiranya teguran-teguran itu tidak membina bahkan dia akan melemahkan kita, senang tutup telinga dan pekakkan telinga, tutup hati kita dan insya-Allah kita terus bergerak insya-Allah ke depan insya-Allah. Kita ada memanggil lagi itu daripada Syah dari PJ. Silakan Syah, apa soalannya? Saya Syah dari PJ. Saya nak tanya, kalau kita ni susah nak buat keputusan, biasanya macam ada apa-apa pun dua pilihan ataupun tak ada pilihan, kita payah nak buat satu keputusan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Adakah benda ni melibatkan kurangnya keyakinan diri? Ya. Terima kasih. Jawapannya ya. Jawapannya ya Syah ya. Kalau kita sukar membuat keputusan ya, apakah dia datang daripada keyakinan diri yang kurang? Jawapannya ya. Jadi soalannya sekarang ialah bagaimana kita boleh meningkatkan keyakinan diri kita supaya kita dapat membuat keputusan. Membuat keputusan dalam hidup ni sangat kritikal Mas. Kata pakar-pakar psikologi, kita buat keputusan 200 keputusan dalam satu hari. Dalam 200. Dan banyak daripada baju apa yang kita nak pakai tadi, makanan apa yang kita nak untuk ambil sarapan pagi, nak lorong mana yang kita nak masuk dalam perjalanan tadi, semua ada keputusan ya. Subhanallah. Orang Islam, orang mukmin, dia dapat membuat keputusan yang tepat dan cepat. Tetapi hasil keyakinan dirinya. Tetapi kalau orang yang tak yakin diri, dia tidak boleh buat keputusan dengan tepat dan dengan cepat. Jadi sekarang ni apa yang boleh kita buat meningkatkan diri? Keyakinan diri kita ni dia berasal daripada ilmu dia kita juga. Kita nak buat satu keputusan, kita perlu gather ataupun kita kena kumpulkan semua input,
semua sumber daripada pelbagai keadaan, dari pelbagai dimensi. Dimensi ini contohlah kita nak buat satu keputusan, misal kata apakah kita nak melanjutkan pelajaran ataupun kita nak terus bekerja. Hari ini tajuk kita punya tentang kerja kan. Apakah kita nak okey, kita takut nak buat keputusan. Kadang-kadang kita menangguh keputusan. Subhanallah, dengar betul-betul ya. Ini sebagai pesanan diri saya dan juga semua. Kesalahan tidak membuat keputusan lebih besar daripada membuat keputusan yang salah. Okey, dengar ya. Kesalahan tidak membuat keputusan lebih besar daripada kesalahan tidak membuat keputusan yang salah. Kita dah nampak benda-benda ni, kita hanging. Kita tangguh, kita biarkan benda tu tergantung-gantung. Itu lebih bahaya daripada kita tengok sikit, kita terus buat keputusan. Sekiranya pun salah, tetapi itu lebih baik daripada kita tidak membuat keputusan. Artinya, saya katakan, tidak membuat keputusan adalah satu kesalahan. Maksudnya, konon-kononnya kita tak ambil tahu apa-apa tu, itu lebih baik. Lebih teruk. Sebab kadang-kadang keputusan tu dalam tanggungjawab kita. Sekiranya kita tak mau keputusan, artinya kita tak mau bertanggungjawab. Betul. Cuma, Islam mengajar kita jangan terburu-buru, jangan gopoh untuk buat keputusan. Okey, sebab tu Islam ada menyediakan dua cara untuk kita buat keputusan. Yang pertama bermuzakarah dan bermesyuarah dengan manusia. Okey, soal sekarang ni kita bekerja lagi ataupun kita meneruskan pelajaran. Kita ambil pandangan orang-orang yang berjujur dengan kita, yang baik. Ibu bapa kita, pensyarah kita ataupun sahabat rapat kita, kemudian pakar, kaunselor ke dan sebagainya. Kita bermuzakarah dengan manusia. Wa amruhum syura bainahum. Dalam urusan mereka bermesyuarat. Mesyuarat ni dengan manusia. Kemudian dalam mesyuarat dengan manusia, istikharah dengan Allah. Jadi tadi hablum minallah, hablum minan nas, sekarang hablum minallah. Jadi setelah bermesyuarat dengan manusia, kita mendapat maklumat-maklumat dan sebagainya. Okey, ada 3 ataupun 4 alternatif. Ataupun kita okey, dah bermesyuarat tadi, kita rasa dua-dua baik dah. Ada dua alternatif yang baik. Tetapi kita tak tahu yang mana lebih baik. Ingat ya, istikharah bukan antara benda buruk dan benda baik. Tetapi istikharah ni selalunya ialah benda dua-dua baik, tetapi mana yang lebih baik. Jadi istikharah tak ada benda yang halal dengan yang haram. Tak ada. Dua-dua dari segi aulawiyat saja. Mana keutamaan. Dari segi fadilatnya, mana yang kelebihan. Jadi kita terus dah ada mesyuarat tadi, kita dah dapat 2, 3 ini. Kemudian kita ada tinggalkan 2. Yang 2 ni kita istikharah dengan Allah dan sangka baik. Kemudian terus buat keputusan. InsyaAllah. Ya. Jadi belajarlah membuat keputusan. Walaupun keputusan salah, menanggung risiko hasil keputusan yang salah itu sebenarnya mengajar kita lebih baik daripada kita tidak buat keputusan. Betul. Artinya bila kita buat buat satu keputusan, rupanya betul-betul keputusan itu salah. Kita belajar. Itu pendidikan. Belajar daripada kesalahan, kesilapan. Jadi artinya kita naik kelas lah. Sebab kita dah ada pengetahuan. Besok kita buat lagi, tapi jangan ulang kesalahan yang sama. Buat tempat yang lain pula ada kesalahan. Oh, kita dapat ilmu baru. Jadi artinya, sebab itu dalam hidup ini, kita kata kita boleh meningkat. Orang kata, saya teringat lagi kata, naik anak tangga kehidupan ini, naik satu-satu. Jangan gopoh. Satu-satu naik. Tapi mungkin ada juga Ustaz yang kata, bila dah membuat keputusan yang salah tu, keyakinan tu macam turun. Sebenarnya tak patut macam tu ya? Tak patut. Sebab kita sangka baik dengan Tuhan. Ya. Tadi kita dah bermesyuarat dengan manusia. Tiba-tiba kita dah istikharah dengan Allah. Kemudian tiba-tiba kita buat keputusan, nampak macam tak betul. Tak betul tu mungkin pada ketika itu. Mungkin betul pada 3 tahun akan datang. Rupanya kita kata, kita dah berhenti belajar, kita pun niaga. Niaga lingkup. Kan? Lingkup kan? Aduh, salah rupanya kan? Rupanya berniaga lingkup tu kita buat lagi satu perniagaan sebab no turn back. Kata kita dah bakar jambatan, kita tak boleh belajar lagi. Kita buat lagi satu perniagaan. Rupanya menjadi 5 tahun. Kemudian baru kita tahu, oh subhanallah, kegagalan yang pertama tu rupanya rahmat. Daripada itu kita untuk memulakan dengan lebih baik. Sebab tu dikatakan, kegagalan adalah satu peluang untuk memulakan dengan lebih bijaksana. Bijaksana. Kita ada soalan lagi daripada Muhaini dari Kelang, silakan. Saya Muhaini daripada Kelang. Tadi saya nak respon sikit dengan apa kenyataan yang Ustaz kata tadi. Ustaz kata manusia tidak dicipta dengan kebodohan, tetapi cuma kelainan keupayaan dan kreativiti. Tapi saya ada dengar juga orang kata
kebodohan infinity. Tapi kepandaian ada batas dia. Saya nak minta Ustaz ulaskan sikit dua kenyataan ni. Itu sajalah. Kebodohan infinity maksudnya tidak ada batas ya. Tidak ada. Tapi keupayaan kebijaksanaan ada batasnya. Saya rasa betul yang dia kata tu. Cuma dalam konteks yang berbeza. Saya cakap tadi dengan konteks yang berbeza. Konteks saya tadi ialah untuk memberitahu kepada setiap kita satu kepesanan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi setiap manusia. Ya. Allah menyayangi setiap manusia, dan kerana sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, Allah beri semua kelengkapan, semua sumber-sumber untuk kita mentaatinya, dan juga untuk kita memberi kebaikan kepada orang lain sebagai khalifahnya. Jadi itu yang saya kata, tidak ada manusia bodoh. Cuma kebijaksanaan yang berbeza. Sebab tu kalau kita tengok, dulu kita tak hanya ada kenal IQ saja. Sekarang ada PQ, ada EQ, ada SQ, ada macam QQ lagi, ada sampai 12 kecerdasan. Betul kalau kita tengok, okey, contoh ahli-ahli sukan, mereka ada kecerdasan. Mungkin mereka tak boleh di dalam sekolah ataupun di dalam universiti, tetapi mereka ada kecerdasan mekanikal ataupun pergerakan yang tangkas. Itu bidang dia. Cuma tadi kebodohan tidak ada limit. Kebodohan tidak ada limit, dan tapi kebijaksanaan ada limit. Mungkin di sana saya kata, kalau dikata kebodohan yang tak ada limit ini, sebenarnya bila kita jahil, dia katakan jahil murakab. Dalam Islam ni ada dia kata jahil murakab. Kalau kita rujuk jahil murakab ni, jahil campur degil. Jahil campur degil. Dan ataupun yang dikatakan orang yang tak tahu, dia tu tak tahu. Dia tak tahu, diri dia tak tahu. Mungkin dia sangka diri dia tahu. Ini kata-kata bodohnya tak dapat diajar, pandainya tak dapat diikut. Jadi kita minta maaf lah. Kita tidak mau label siapa-siapa, tapi di dalam Al-Quran ada yang dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa isyawa. Orang ini dah macam dah dikatup, ditutup, dimangga, dikunci hatinya, pendengarannya, penglihatannya, dia tidak akan beriman. Walaupun dia diberi apa-apa, ini ada yang kata. Itu yang mungkin bagi saya kebodohan yang tidak ada limit. Itu yang ada istilah kita dengan bodoh sombong tu. Bodoh sombong tadi. Dah bodoh sombong. Dah jahil degil. Jadi akhirnya kita kata-kata bodohnya tak dapat diajar, pandainya tidak dapat diikut. Jadi mudah-mudahan kita terelak daripada golongan itu. Tetapi kebijaksanaan ada limit. Mungkin saya melihat daripada perspektif yang berbeza, Mas. Kebijaksanaan kita, walaupun ilmu kita luas, tetapi masih terbatas dibandingkan dengan ilmu Allah. Sebab itu MH370 ini ada kalimah yang mengatakan ini adalah isyarat untuk kita kembali kepada pencipta teknologi. Ini ada batas pencipta teknologi. Cuma saya bagi tahu bahawa kembali kepada Allah bukan artinya meninggalkan teknologi, tetapi kita kembali kepada Allah dalam kesedaran bahawa ilmu yang kita ada, walau sebanyak mana, masih terbatas dibanding dengan ilmu Allah yang maha luas. Artinya bukan kita meninggalkan teknologi, tapi kita sedar dia ada kata sky has a limit. Langit ni ada atap dia. Maksudnya kita tak boleh, sebab macam mana pun manusia hebat macam mana pun, qalil ilmu yang ada pada mereka. Umpama yang kita metafora yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah ambil jarinya dan celup ke laut, dan kata dia kira-kira ilmu yang ada pada jari inilah ilmu manusia, lautan itulah ilmu Allah. Jadi itu yang dikatakan kebijaksanaan ada limit. Mungkin cara menerangkan saya berbeza, minta maaf lah. Saya melihat perspektif ini. Minta maaf. Dan seterusnya kita ada soalan daripada Nur Syakirin. Bagaimana nak membezakan Ustaz, keyakinan diri dengan overconfident? Okey. Keyakinan diri ini berdasarkan ilmu, berdasarkan pengalaman, berdasarkan track record. Kita dah pernah buat, sebab tu kejayaan kita sebenarnya memberi satu keyakinan pada kita. Kejayaan, kalau kita dengar Mas, kalau kita kejayaan hari ini boleh menjadi musuh kepada kejayaan hari esok. Sebab kita dah berjaya dulu, kita boleh berjaya akan datang. Itu overconfident nama dia. Sebab tu kata kejayaan hari ini boleh menjadi kejayaan esok, sebab bila kita rasa confident dengan ilmu yang ada, dengan kepakaran yang ada, dengan tawakal yang ada, kita tak menambah iman lagi, tak menambah tawakal, tidak menambah ilmu, tidak menambah kepakaran. Akhirnya kita akan gagal.
hasil daripada nostalgia kejayaan silam. Sebab tu dia katakan kejayaan hari ini boleh menjadi musuh kepada kejayaan hari esok. Tetapi seharusnya kejayaan hari ini, anak kita contoh, berapa banyak anak kita yang berjaya SPM tapi gagal di IPT. Betul. Ramai. Berapa banyak pula yang berjaya di IPT gagal dalam dunia pekerjaan. Dan berapa ramai pula yang berjaya dalam pekerjaan gagal dalam kehidupan. Betul. Ramai. Sebab kejayaan hari ini boleh menjadi musuh. Contohnya, tetapi kalau betul cara kita menangani kejayaan, iaitu kata orang sekarang ni apa istilah managing success. Macam mana kita nak urus kejayaan kita. Okay. Katalah kita berjaya, anak kita berjaya di peringkat SPM, kita katakan kepada anak kita, alhamdulillah you berjaya. Tetapi ini bukan kejayaan mutlak. Perjalanan masih panjang, tetapi sekurang-kurangnya kita berada di stesen yang betul lah, ataupun track yang betul. Jadi kita katakan kita kena tambahkan gandaan usaha dia, tambah gandaan dia punya pribadi dia, akhlak dia sebagainya, dan kita kena betulkan niat dia belajar. Sekarang orang banyak belajar dengan niat nak kerja, itu keperluan hidup. Tetapi kita belajar bukan keperluan hidup. Kita belajar atas tujuan hidup. Betul. Tujuan hidup itu untuk jadi hamba Allah. Kalau dah lulus dengan baik, dapat pekerjaan baik, bukan kita kena dapat gaji tinggi, tetapi dapat ruang dan peluang untuk memberi kebaikan lebih luas. Kita katakan dan kita boleh jadikan profession kita sebagai dakwah. Sebab contoh ya, kita tengok ya, bila Kapten Nuruddin dengan Kapten Nik Huzlan bercakap, semua orang dengar. Dan saya rasa ramai orang yang terpikat dengan kata-kata Kapten Nuruddin tentang pesawat ini gini-gini kembali kepada Allah, dibanding macam saya ni seorang dai bercakap, orang kata you tak ada ilmu tentang aviation, you tak ada ilmu tentang professionalism, you cakap tentang itu mungkin hasil daripada pembacaan. Tetapi seorang kapten, dia bercakap Islam, subhanallah, dia lebih meyakinkan orang lain. Jadi ini yang saya katakan, kalau kita jadi doktor yang bertakwa, arkitek yang bertakwa, jurutera yang bertakwa, insya-Allah cakap kita lebih didengar, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Sebenarnya masa pun dah sampai ke penghujung Ustaz ya. Jadi minta maaf kepada mereka yang masih lagi menghubungi kita dan juga yang menghantar soalan di Facebook, tapi insya-Allah kita akan kembali lagi minggu hadapan. Dan Ustaz mungkin sebagai kesimpulan ataupun rumusan untuk topik kita hari ini, Ustaz. Astaghfirullahalazim ya, saya memohon ampun dan maaflah sekiranya bercakap tentang keyakinan diri ini, kata pasti ada kesilapan dan kesalahan yang mengguris perasaan para pendengar. Namun di akhir pertemuan ini saya ingin menekankan bahawa cara kita meningkatkan keyakinan diri kepada diri kita ialah dengan meningkatkan keyakinan diri kita kepada Allah. Selalu saya katakan bahawa manusia yang paling gagah dan yang paling kuat ialah manusia yang mengaku lemah di hadapan Allah. Manusia yang paling bijak dan paling pandai ialah manusia yang mengaku kejahilan dan kebodohannya di hadapan Allah. Artinya keyakinan diri kita ialah apabila kita merasa lemah pada Allah, di situ kita akan diberi kekuatan. InsyaAllah. Sebab itu saya nak tutup dengan kata, jangan minta hidup yang tabah, yang mudah, tetapi mintalah hati yang tabah untuk menghadapi kehidupan, dan hati yang tabah, hati yang yakin, hati yang rapat dengan Allah, insyaAllah. Itu saja.